A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Aswar bin Amirawa, nombor matrik 061761 akan berkongsi dengan anda semua tentang satu teori yang diwujudkan oleh Sir Henry Roy Forbes Harrod dan juga FC David Doma yang merupakan pakar dalam bidang ekonomi, iaitu teori Harrod-Doma. Maka kita bergerak kepada apa sebenarnya teori Harrod-Doma ini. Secara asasnya, teori Harrod-Doma ini ialah syarat-syarat yang diletakkan oleh Harrod dan Doma yang perlu dipenuhi oleh sesebuah negara bagi mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Maka teori Harrod-Doma mencadangkan bahawa terdapat hubungan yang berkadar langsung antara aktiviti pelaburan dan proses pertumbuhan ekonomi negara. Maka dalam teori ini, aktiviti pelaburan dianggap sebagai salah satu faktor penting dan mempunyai dua peranan pada masa yang sama untuk memberi kesan kepada ekonomi. Pertama, pelaburan mempunyai hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh itu, lebih mudah proses kita melabur, lebih banyak aktiviti pelaburan dijalankan dan lebih tinggilah pendapatan yang dijana oleh negara. Dengan kata mudah, kalau kita mudahkan urusan sesebuah negara, rakyat dan juga komuniti untuk melabur, maka pendapatan akan turut sama meningkat sekali dengan peningkatan orang yang melabur. Itu yang pertama. Peranan kedua ialah pelaburan boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran ekonomi, yang mana boleh meningkatkan permintaan keperluan untuk seluruh masyarakat. Makna kata apa? Bila ekonomi kita meningkat, rakyat juga akan makin senang, akan makin mudah, dan taraf sosial mereka akan meningkat secara perlahan dengan kita adakan pelaburan yang tinggi dan juga pendapatan ekonomi kita meningkat. Kita lihat pula pandangan dalam kajian analisis hubungan kausalitas antara investasi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang, nukilan Hari Apriansyah dan Fahrizal Bakri dalam jurnal Ekonomi Pembangunan menyatakan pelaburan memainkan peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ini kerana pelaburan mempunyai dua hartanah, iaitu mencipta pendapatan dan menjana pendapatan, yang mana boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran ekonomi dengan menambah stok modal. Untuk mencipta penurunan yang stabil, pelaburan mestilah sentiasa bertambah baik, dan ini memerlukan pertumbuhan hasil sebenar yang berterusan pada tahap yang mencukupi untuk memastikan penggunaan kapasiti penuh stok modal semakin meningkat. Maka secara rangkumannya, hari ini apa yang cuba saya sampaikan kepada anda, bagaimana komuniti perlu giat melabur dan melakukan simpanan pada masa hadapan. Untuk apa? Meningkatkan taraf ekonomi. Bila kita melabur, seperti yang Harrod-Doma katakan, kita mampu untuk tingkatkan ekonomi sendiri dan juga ekonomi negara itu sendiri, sekaligus boleh meningkatkan taraf sosial. Kedua, kerajaan perlu memudahkan rakyat melakukan pelaburan dan simpanan dengan cara membeli galakan, memberi ilmu dan suluhkan jalan yang benar kepada rakyat-rakyat untuk kita galakkan mereka melabur dalam negara kita supaya apa? Ekonomi boleh meningkat. Maka itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Harrod di England dan Doma di Amerika Syarikat membawakan teori ini hampir serentak. Mereka memerlukan proses pemikiran yang berbeza tapi menghasilkan keputusan yang sama, sehingga kedua-duanya dianggap telah mengusulkan idea yang sama yang dikenali sebagai teori Harrod-Doma. Kedua-duanya, Harrod dan Doma, berminat untuk memastikan kadar pertumbuhan pendapatan yang diperlukan untuk kehidupan ekonomi yang lancar dan mampan tidak tergagap. Walau bagaimanapun, model mereka berbeza secara terperinci, mereka hampir mencapai kesimpulan yang sama. Harrod dan Doma memberikan peranan utama kepada pelaburan proses pertumbuhan ekonomi rupanya mengenai sifat dui pelaburan. Pertama, ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia meningkatkan kapasiti pengeluaran ekonomi dengan menambahkan stok modal. Yang pertama boleh dirujuk sebagai kesan permintaan dan kesan bekalan. Oleh itu, selagi pelaburan bersih keterusan pendapatan dan output akan sentiasa berkembang. Namun begitu, demi mengekang tahap keseimbangan pendapatan pada pekerjaan dari tahun ke tahun, kedua-duanya pendapatan sebenar dan keluaran mesti meningkat pada kadar yang sama seiring dengan kompetisi pengeluaran modal yang meningkat. Jika tiada perbezaan antara kedua-duanya akan membawa kepada kapasiti berlebihan atau kapasiti terbiar, ia memaksa usahawan menghadkan perbelanjaan pelaburan mereka supaya akhirnya akan memberikan kesan negatif kepada ekonomi, iaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan dalam tempoh akan datang dan mengalihkan ekonomi ke luar landasan keseimbangan pertumbuhan yang stabil.
Jadi, jika pekerjaan itu ingin dikendalikan dalam masa jangka panjang, maka pelaburan mesti sentiasa dibesarkan. Ini lebih memalukan pertumbuhan pendapatan yang berterusan pada kadar yang mencukupi untuk memastikan penggunaan kapasiti penuh stok mula sedia ada semakin berkembang. Kadar pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini boleh dipanggil sebagai kadar pertumbuhan yang dijamin atau kadar pertumbuhan kapasiti penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Izwisdi. Demikian tadi merupakan antara teori yang diperkenalkan dan juga kupasan melatar belakang mengenai teori investasi dan tabungan. Oleh hal yang demikian, apakah cadangan yang boleh dikupas mengenai aplikasi teori tersebut di masa hadapan? Seperti yang diketahui, pelaburan atau simpanan ialah satu aktiviti menyimpan atau meletakkan dana untuk jangka masa tertentu dengan harapan deposit tersebut akan menjana keuntungan atau meningkatkan nilai pelaburan. Seseorang yang melabur dipanggil pelabur. Pelaburan mempunyai hubungan yang rapat dengan perniagaan, tetapi di luar terdapat juga banyak pelaburan yang tidak terikat dengan perniagaan. Terdapat banyak pelaburan bukan perniagaan yang baru-baru ini mendapat permintaan orang ramai dengan reserve pelaburan yang boleh meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Tujuan melabur bukanlah untuk membuat pelabur menjadi cepat kaya, namun pelaburan perlu dilakukan dengan penuh kesabaran, komitmen yang kuat dan bertenang ketika menjalankan aktiviti ini. Tetapi bukan bermakna pelaburan tidak boleh dibuat dalam jangka masa pendek. Terdapat banyak pelaburan jangka masa pendek sama ada menguntungkan dengan pelaburan jangka masa panjang. Pelaburan terbagi kepada dua jenis, iaitu pelaburan jangka masa pendek dan juga pelaburan jangka masa panjang. Jika didefinisikan, pelaburan jangka masa pendek ialah investasi yang biasanya kurang dari 3 tahun yang kemudiannya dapat menukarkan dengan wang atau jual. Contohnya bond jangka pendek, sijil deposit dan pasaran saham. Pelaburan jangka masa panjang pula adalah pelaburan yang mengambil masa lebih dari 3 tahun. Pelaburan jangka panjang amat sesuai untuk anda yang ingin menyimpan untuk matlamat jangka panjang. Contohnya kos perkahwinan, persaraan dan pendidikan. Apabila seseorang itu membuat keputusan untuk mengambil pelaburan jangka masa panjang, pastikan anda tidak mengambil dana sebelum 3 tahun. Antara cadangan yang dikupas untuk masa depan adalah mendapat faedah pelaburan. Selain objektif pelaburan yang diterangkan sebelum ini, pelaburan juga mempunyai banyak faedah untuk seseorang sebagai pelabur. Ramai orang mula melabur untuk mengaut keuntungan dan mengembangkan perniagaan. Cadangan yang seterusnya adalah untuk meningkatkan aset. Contohnya, jika seseorang membeli tanah untuk tujuan pelaburan dan kemudiannya menjual beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi, maka nilai aset dalam bentuk tanah telah meningkat. Namun, peningkatan nilai aset tidak diperoleh dalam masa yang singkat. Ia memerlukan masa yang agak lama dan juga kesabaran. Selain itu, untuk memenuhi keperluan masa depan, pelaburan hari ini bertujuan untuk menyokong diri sendiri dan kehidupan keluarga pada masa hadapan. Sebagai contoh, seseorang itu melabur dalam emas untuk dana pendidikan masa hadapan. Gaya hidup hemat juga merupakan antara cadangan yang disarankan. Dengan pelaburan, seseorang itu akan cuba hidup berjimat cermat untuk terus melabur. Akhirnya orang itu akan mengelak daripada membeli barang yang tidak penting dan lebih menjimatkan. Cadangan yang seterusnya adalah untuk mengelakkan seseorang individu itu dari berhutang. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang itu akan mengelak daripada berhutang. Orang yang mempunyai komitmen pelaburan akan mengelakkan diri daripada berhutang dan lebih suka untuk hidup berjimat cermat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kemudian, dapat membina kehidupan masa depan. Dengan melabur, seseorang individu itu boleh mula merancang untuk masa hadapan supaya nanti ia kekal terjamin. Bermula daripada persediaan untuk kos pendidikan dan menjamin keuangan keluarga seseorang itu. Selain itu, dengan melabur pada jangka masa panjang akan mendapat faedah yang boleh dinikmati pada masa hadapan. Selepas itu, mempunyai pendapatan tetap. Jika seseorang melabur, maka dia akan rasa terjamin kerana aset pelaburan seseorang itu akan menjana keuntungan. Ini kerana aset pelaburan seseorang itu boleh menjana wang mereka sendiri supaya keuntungan akan dikumpul dan seseorang individu itu boleh menikmatinya tanpa ada halangan. Kemudian,
kurangkan risiko berhutang. Jika seseorang individu ingin meminimumkan risiko berhutang, maka melaburlah dengan mengenepikan pendapatan setiap bulan dalam bentuk simpanan atau insurans. Selain itu, seseorang individu itu akan lebih bersemangat untuk hidup lebih berjimat cermat kerana perlu mengenepikan pendapatan setiap bulan. Cadangan yang terakhir adalah membina kehidupan keluarga yang bahagia. Dengan melabur, masyarakat boleh membina kebahagiaan dengan keluarga, di mana keluarga seseorang itu yang mesti dipenuhi pada masa hadapan telah disediakan. Mereka dan keluarga boleh hidup dengan aman tanpa risau tentang perbelanjaan sara hidup, kos pendidikan dan sebagainya. Akhir sekali, seperti yang diketahui bahawa teori yang dihujahkan oleh Harriet Domar ini telah berjaya membawa kepada perubahan dari segi pembangunan, iaitu sektor ekonomi di sesebuah negara dapat ditingkatkan. Seterusnya ialah membawa kepada perubahan sosial di mana masyarakat kini lebih cermat dalam menjalani kehidupan dengan kaedah tabungan dan investasi. Sekian sahaja video pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.